يلا نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلوم في الدارين والوارثات من النساء. Dan adapun al-warithat, pewaris perempuan, minan nisa'i. Nah ya, ini lil bayan ni. Warisat perempuan lah, tak perlu sebut minan nisa', faham tak? Jadi macam minan nisa' ini lil bayan lagi. Memang warisat ni perempuan sudah, betul? Warisatun wasal warisat. Jamak apa? Muannas salim. Jadi wal warith minan nisa'i, minan nisa' li ta'kidil bayan, daripada perempuan. Betul? Minan nisa'i al-mujma'u, yang diijma'kan. Al-mujma'u, yang diijma'kan. Mana yang ijma'kan? Yang dipersepakati oleh seluruh ulama mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Sebab ada yang tak sepakat, ada. Yang tak sepakat apa? Zawil arham. Nanti Imam Malik dia kata zawil arham warisi. Imam Syafi'i nanti tidak. Boleh. Okey. Al-mujma'u ala irfihinna, di atas pewarisan mereka. Makna irfihinna, bahawa mereka ini mewarisi. Sab'un bersab'un, 7 golongan. Bil ikhtisari, secara ringkasnya. Mana secara ringkasnya? 7. Okey, macam hari itulah lelaki, secara ringkasnya 10. Kalau kita kembangkan betul-betul jadi 15. Faham tak? Begitu juga perempuan. Kalau kita ikhtisar, ringkaskan, dia jadi 7. Tapi kita kembangkan, wabil basti asyaratun, kalau kita kembangkan dia jadi 10.
Wa'addal musannifu, wa'adda dan menghitung al-musannif Abu Suja' ni as-sab'a yang 7 itu fi qawlihi pada perkataannya, fi qawlihi al-bintu anak perempuan, al-bintu anak perempuan. Allah sebut dalam Quran, fa in kanat wahidatan falahan nisf, fa in kanat, maka sekiranya dia meninggalkan seorang saja anak perempuan, tidak ada anak lelaki, maka anak perempuannya akan mendapat apa? Separuh daripada hartanya. Fa in kanat asnatani falahuma thuluthani mimma tarak. Kalau 2 orang, dia ada 2 orang anak perempuan, 2 orang ke atas, 2 orang, 3 orang, 4 orang anak perempuan dia, tidak ada anak lelaki. Bagi mereka berkongsi 2/3 pada hartanya. Kalau hartanya ada 3 juta, 2 juta ini dikongsi oleh anak-anak perempuannya. Boleh? Wa bintul ibni, wa bintu dan anak perempuan, al-ibni kepada anak lelaki, makna cucu perempuan kita daripada anak lelaki kita. Faham tu? Makna kalau cucu lelaki kita daripada anak perempuan kita, dapat tak dapat? Dapat tak dapat? Salam boleh. Sekarang disebut wa bintul ibni, anak cucu perempuan daripada anak lelaki kita. Kita ada lelaki, dia ada anak. Okey, bapak dia mati, selepas bapak dia kita pun mati. Waris kita cucu kita perempuan tu seorang. Dapat tak dapat? Dapat. Dia dapat berapa? Dia dapat separuh harta kita nanti, kalau tak ada orang lain. Okey. Okey. Wa bintul ibni, anak perempuan wa bintul ibni makna apa? Anak perempuan kepada anak lelaki kita. Apa yang maksud? Jadi soalan ustaz soali anak lelaki daripada anak perempuan kita, atau bi ibaratin ukhra, atau berkata lain, cucu lelaki kita daripada anak perempuan kita. Dapat tak dapat harta kita? Dapat tak dapat? Sebab apa? Zawil arham. Tak dapat Sebab anak perempuan kita dapat, tapi anak dia tak boleh warisi harta kita. Lelaki ke perempuan tak dapat. Sebab apa? Sebab nasab kita hanya terhenti pada anak perempuan kita. Anak perempuan kita nasab daripada kita. Tapi cucu kita daripada anak perempuan kita, nasab dia balik tak? Balik kepada bapak dia, bukan balik pada kita. Boleh? Sebab boleh faham maksud baik? Boleh? Abu, boleh? Boleh faham ke? Sebab tu, okey, ustaz ada anak perempuan. Anak perempuan ustaz dapat anak lelaki. Anak dia lelaki dia ni tak dapat harta ustaz. Sebab apa? Dia bukan nasab ustaz. Dia hanya zawil arham. Anak perempuan ustaz ada lelaki, dia ada anak perempuan. Perempuan ni dapat. Sebab nasab cucu perempuan ustaz ni akan balik pada ustaz. Boleh? Sebab nasab pada apa? Pada bapak. Boleh? Boleh faham betul? Boleh faham betul ni? Wa bintul ibni wa in safalat, dan biarpun ke bawah. Wa in safalat, mana dia? Cicit perempuan kepada cucu lelaki. Contoh begitu. Boleh? Laki-laki, ingat sambung lelaki nasab kita, perempuan bukan nasab kita. Dia nasab dari bapak dia. Boleh? Dia hanya zawil arham. Okey. Wal ummu, dan juga ibu. Okey. Wal jaddatu, dan jaddah nenek. Nenek ni ingat
Nenek daripada sebelah bapa dan nenek daripada sebelah ibu. Dua-dua sekali. Boleh? Okey. Nenek daripada sebelah bapa dan nenek daripada sebelah ibu. Sebab umum Sebab nenek di sebelah ibu ni apa? Zawil arham. Tapi sebab ibu dapat, ibu tak ada, nenek dia ambil. Wal jaddatu, dan nenek. Itu yang jadi 10 ni. Wal jaddatu wa in alat, dan ke atas. Wal ukhtu, dan saudara perempuan. Saudara perempuan apa? Saudara perempuan al-ukhtu syaqiqah, saudara perempuan seibu sebapa dapat. Wal ukhtu lil abi, saudara perempuan sebapa dapat. Wal ukhtu lil ummi, saudara perempuan seibu dapat. Biarpun saudara perempuan seibu ni zawil arham, tapi dia dapat. Ingat sini saudara perempuan si ibu kita. Okey, saudara perempuan si ibu, bapa lain-lain. Ini Aminah binti Rusli. Ini Samsiah binti Ahmad. Tapi mama mereka dua-dua becik. Faham tak? Mana si ibu, bapa mereka lain. Okey. Jelas tu? Mereka berhak mewarisi satu sama lain. Biarpun kalau lelaki tak boleh jadi wali. Kalau lelaki tak boleh jadi wali. Faham tu? Faham tak? Kalau mereka ni dua beradik seibu, tapi bapa lain-lain, lelaki perempuan, tak boleh jadi wali. Faham tu? Okey. Tapi faraid boleh warisi. Ini makna antara zawil arham. Boleh jelas tak sini? Zawil arham yang berhak mendapat apa? Harta pusaka, warisan. Seperti mana nenek daripada sebelah ibu, biarpun dia daripada zawil arham, dia berhak untuk mendapat harta pusaka. Okey. Sebab apa? Sebab ini untuk saudara perempuan si ibu Allah sebut dalam Quran. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وإن كان رجل, sekiranya seorang laki itu yurasu kalalatan, murasi kalalah, dia tidak ada anak, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada cucu lelaki, semua tidak ada bapa dia, kalalah sendiri dia. Walau akhun au ukhtun, baginya saudara lelaki seibu ataupun saudara sebab apa, ataupun saudara perempuan seibu. Seorang dia sendirian, tapi ada kakaknya seibu saja, bapa lain. Jadi falikulli wahidin minhumas thuluth, maka bagi setiap mereka dapat berapa? 1/6. Wa in kanu akthar min dhalik, kalau mereka lebih, saudara seibu dia lebih pada 2 orang, mereka berkongsi 1/3. Boleh? Sebab tu fi israh hada. Sebab tu saya kata kalau nak cakap faraid, surah An-Nisa tu dalam kepala. Ingat yang saya kata, tidak ada hukum dalam Al-Quran yang Allah jelaskan lebih jelas daripada faraid. Tidak ada hukum. Carilah hukum paling jelas Allah terangkan adalah hukum faraid dalam Quran ni. Allah sebut 1/2, Allah sebut 1/4, Allah sebut 1/8, Allah sebut 1/3, Allah sebut 2/3, Allah sebut 1/6. Allah sebut semua. Allah sebut asabahnya. Paling jelas. Tidak ada dalam Quran hukum fiqh yang paling jelas daripada faraid. Hukum haji pun
Allah sebut sikit saja. Allah sebut tentang apa? Tawaf. Allah sebut tentang sa'i. Lain Rasul sebut khudhu anni manasikakum. Rasul sebut ambillah pada aku ibadat hajimu. Tengok aku buat macam mana, ikutlah aku buat. Boleh. Tapi faraid Allah terang sejelas-jelasnya. Solat, adakah ayat Quran sebut zuhur 4 rakaat? Adakah? Zakat, adakah sebut kambing 40 ekor 40 kena keluar zakat? Ada sebut tak? Tak ada. Tapi faraid dijelaskan satu persatu. Tapi sebab apa? Biarpun dijelaskan satu persatu jelasnya ilmu faraid, tapi tetap apa? Fa innahu awwalu ilmin yunza'u min ummati. Sesungguhnya dia ilmu pertama akan dicabut daripada umatku. Sebab tu kalau kita buka dalam, kamu buka YouTube ke media sosial, kamu tengok adakah orang bertengkar bab faraid? Adakah orang berdebat bab faraid? Berdebat bab apa? Adakah tahlil itu bid'ah atau tak bid'ah? Orang berdebat apa makna istiwa alal arash. Orang berdebat tentang apa? Adakah sambulan Isra' dan Mi'raj ni bid'ah tak bid'ah? Okey, orang berdebat benda tu. Adakah kita tengok mereka berdebat tentang adakah zawil arham ini berhak mendapat faraid dalam keadaan sekarang? Ada jumpa berdebat ke? Sebab apa tak berdebat? Sebab apa tak berdebat? Sebab ilmu ini awwalu ilmin yunza'u min ummati. Ilmu pertama akan dicabut pada umatku, Rasulullah sebut. Sebab tu nak berdebat apa tak tahu apa-apa. Tak tahu apa-apa tentang ilmu faraid ni. Satu petiga, mahjub ni, kau mahjub. Mahjub tu apa ustaz dia? Kau dapat secara asabah ma'al ghairi, asabah bil ghairi. Apa tu ya? Kau warisi secara faraid, kau warisi secara asabah. Apa tu? Sebab tu tengoklah kalau dalam dalam media sosial ni, YouTube kah, banyak berdebat, banyak berbalah masalah ni, masalah apa? Masalah Nur Muhammad dia balah masalah apa? Nur Muhammadnya masalah begini, masalah hadis ahad, hadis mutlak dia berbalah. Tapi pernah jumpa kan dia berbalah bab faraid. Sebab apa? Sebab ilmu ini dia angkat. Sebab tu Imam Malik kata, idza aradallahu qauman bisu'in, apabila Allah menghendaki sesuatu kaum itu keburukan, Allah nak timpakan keburukan pada satu kaum itu, satu kaum tadi. Idza arallahu biqaumin su'an fataha lahum babal jadal. Allah akan bukakan mereka, kepada mereka buka babal jadal, pintu perdebatan. Sikit isu nak berdebat semua. Ada orang jahil kah, orang alim kah, orang tak ada ilmu kah, semua nak berdebat. Bab Nur Muhammad dia nak berdebat, sedangkan berapa hadis dia hafal. Okey. Bab hukum pun dia nak berdebat, sedangkan pernahkah dia belajar kaedah mengeluar hukum, usul fiqh? Ini mafhum muwafaqah, ini mafhum mukhalafah, ini pula apa? Ini isyaratun nas, ini ibaratun nas. Tak pernah belajar pun istilah usul fiqh yang digunakan dalam kitab berdalil. Tak pernah belajar pun. Tapi kalau berdebat bukan alang-alang lagi. Daripada jam 10 malam 1 pagi belum berdebat saja. Faham tak? 10 malam 1 pagi berdebat saja kerja dia. Okey, sebab tu idza aradallahu biqaumin su'an, apabila Allah menghendaki satu kaum itu keburukan, fatalahum babal jadal, Allah buka kepada mereka pintu perdebatan. Allah buka pintu perdebatan. Mana buka tadi? Semua masuk. Ada ilmu kah, tak ada ilmu kah? Belajar usul fiqh kah, tak belajar usul fiqh kah? Belajar kaedah fiqhiyah kah, tak belajar kaedah fiqhiyah kan?
belajar hadis hukum kan, tak belajar hukum, semua nak masuk campur. Kadang-kadang baca bahasa, nak rujuk kitab Arab pun tak pandai. Paling-paling dia pas apa, cari apa, Google ini, post saja. Boleh. Nah, sebab tu siapa hantar ustaz ni? Sehingga kadang-kadang ustaz sebut manusia ni kan, kejahilan dia ditunjuk pada orang. Manusia ni, ini Syekh Arab ni, Syekh Arab, orang Arab pakai kita. Siapa Abidi post tu? Dia pakai serban, pakai kutrah ni dengan janggut dia. Orang tanya dia tentang apa? Tu apa pendapat Syekh tentang kitab Jawharatul Tauhid? Dia kata apa? Saya tidak pernah kenal kitab tersebut dan saya tak baca pun kitab tersebut. Tapi dia hukum kitab tu apa? Sesat. Dia mengaku dia tak baca, dia tak kenal pun, tiba-tiba dia hukum sesat. Sedangkan kita kata dalam mantik ni, al-hukmu ala syai', kita menghukum sesuatu itu far'un min tasawwirihi, far' sebahagian daripada gambaran terhadap satu masalah. Macam mana dia nak hukum Jawharatul Tauhid sedangkan dia kata dia tak pernah pun baca pun tak pernah, apa dia bertalaqi, terus dia hukum Jawharatul sesat. Sekarang kita baca Jawharatul Tauhid bab apa? Bahagian awal, bahagian belakang. Adakah kita cuma sesat? Dia nakal pendapat siapa? Nakal pendapat Imam Haramain Juwaini, Imam Malik. Tiba-tiba mudah saja. Orang kita pula yang tak ada ilmu ni, begitulah. Ambil kata-kata Syekh Arab tadi, pergi sebarkan. Syekh tu pun jahil, mereka pun sambung kejahilan. Sedangkan siapa? Kamu tahu kan siapa imam? Siapa imam pengarang Jawharatul Tauhid? Imam Laqani. Syarah dia Tuhfatul Murid. Siapa pengarang dia? Imam Bajuri. Siapa Imam Bajuri? Syekhul Azhar zaman dulu, bukan zaman sekarang ya. Syekh Azhar sekarang kerajaan Mesir lantik. Dulu tak. Dulu nak dilantik Syekh Azhar, ulama Azhar sendiri berkumpul, kita lantik siapa paling alim antara kita sebagai pemimpin kita. Faham tak? Sebab tersebut Syekhul Masyayikh Imam Ibrahim Al-Bajuri. Hasyiah Bajuri dalam kitab fiqhnya lagi apa? Hasyiah Bajuri Al-Abi Qasim. Tiba-tiba mudahnya kitab tu menyeleweng sesat. Dia mengaku dia tak baca. Makna kau ni, kau mengaku kau jahil, tiba-tiba kena hukum atas kejahilan kau. Betul tu? Sebab tu kita kata di akhir zaman ni gitu. Sebab tu saya sebut tak nampak pun orang berbalah bab faraid. Sebab apa? Masing-masing sebab dia ilmu pertama dia diangkat. Idza aradallahu biqaumin su'an fatalahum babul jadal. Buka pintu perdebatan. Kadang-kadang berdebat. Sebab tu bahkan kita nanti kita belajar apa? Dia panggil fannul munadharah. Fannul seni berdebat. Sebab boleh tak berdebat? Boleh. Quran sebut wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah cara baik. Tapi dengan apa? Dengan kaedah ilmu. Sekarang kau berdebat. Okey, kau kata hukum ni begini. Apa kaedah kau gunakan? Okey, contoh. Aku gunakan kaedah. Okey, contoh sebab kita contoh saya sebut Nur Muhammad. Masa Nur Muhammad dulu, ulama telah lama bahas sebenarnya. Sebab tu dalam kitab Bajuri tak sebut tentang masalah Nur Muhammad. Sebab benda tu khilafiyah. Sebab tu dalam Bajuri tak sebut. Sebab apa dia kata? Tentang masalah apa? Awwalu khalqillah tu. Benda tu okey. Dia kata sebab apa? Sebab ada hadis awwal khalqillah mana? Qalam. Hadis lain awwal khalqillah nuri nabi kaya Jabir. Awal makhluk Allah cahaya Nabi Mujabir. Satu lagi qalam. Sebab tu sini ada ulama sebut semua ni idza ja'at hadis ni datang apa? Muta'aridah, mutaribah. Jadi semuanya pada idza ta'arada tasaqata gugur. Jadi dia kata semua hadis tentang awal kejadian ni jadi apa? Muta'aridah, tak dijadikan hujah. Jadi kita serah pada Allah. Betul? Setengah tak. Dia kata hadis awal khalqillah al-qalam kita terima, awal khalqillah Nur Muhammad kita terima. Mana awal khalqillah qalam ini segi jasadnya, zahirnya. Mana benda yang zahir, yang wujud secara zahir qalam.
Tapi secara ruhnya, secara nurnya, nur Rasulullah. Boleh? Secara ruhnya, nur Rasulullah. Makna jasad kita daripada Adam, ruh kita, nur kita daripada Rasulullah. Itu setengah lama begitu. Sebab tu kita perbahasan ni telah lama. Boleh? Okay, jadi kita baik-baik tu. Sebab kita sebut tadi, idza aradallahu biqaumin, yalla ikhli lahu. Idza aradallahu biqaumin su'an fatalahum babul jadal wa aqrab ba'aman. Allah tutup pintu beramal. Suka berdebat tentang ilmu, tapi malas menuntut ilmu. Cari ilmu apa? Untuk dijadikan bahan hantam orang lain saja. Tidak ada perasaan tawaduk. Buka kitab, cari guru, tolong ajar bab faraid, bab fiqh, bab akidah, tak. Tutup pintu amalan. Tapi disebut wa idza aradallahu biqaumin khairan, apabila Allah menghendaki suatu kaum itu kebaikan, fatalum babal amal, Allah buka pintu amalan. Mereka jaga solat tahajud mereka jaga solat berjamaah mereka jaga puasa sunat mereka jaga Quran mereka jaga zikir mereka jaga ilmu mereka. Wa aghlaqa anhum babal jadal, Allah kunci kepada mereka pintu perdebatan yang sia-sia. Tapi berdebat pun, kalau berdebat munaqashah untuk bertambah ilmu, boleh. Itu. Okey, aina wasalnya? Wal apa? Wa in thabat, wal ummu, dan ibu. Wal jaddatu wa in alat. Okey, wal ukhtu, wal zawjatu, dan isteri. Wal maulatu, dan tuan hamba. Tuan kepada hamba, dulu ada hamba ya. Tuan dia perempuan. Tuan dia perempuan. Al mu'tiqatu, yang membebaskan dia. Makna seorang hamba ini dimiliki oleh seorang perempuan. Perempuan ini bebaskan dia. Maka hamba tadi lepas bebas, dia cari harta, kumpul banyak harta, dia mati, tidak ada waris. Jadi tuan dia tadi berhak mewarisi harta dia. Boleh? Ayo. Ini. Okey, tinggal kita sebut tu. Walau ijtama'a kullun nisa'i, walau ijtama'a, dan sekiranya berkumpul, walau ijtama'a, dan sekiranya berkumpul, kullun nisa'i faqat, walau ijtama'a, dan kita berkumpul, kullun nisa'i faqat, sahaja. Kullun nisa saja. Makna berkumpul semua ni. Berapa orang? Berapa golongan? 10 ataupun 7. 10 ni semua ada. Mayat, seorang mayat mati, ke 10 waris perempuan dia ada. Waritha minhunna, mewarisi daripada mereka itu khamsun, 5 saja yang dapat waris. Khamsun, 5 saja yang dapat warisi. Siapa? Makna mereka 5 ini tidak ada siapa pun boleh menghalang mereka. Faham tu? Dalam apa keadaan sekali macam mana pun, tidak ada siapa pun boleh menghalang mereka daripada apa? Mendapat hak mereka. Kalau lelaki berapa orang? Lelaki berapa? Cepat, ya Allah. 3. Ibn, abun, zauj. 3 saja. Anak, bapa, dan juga apa? Dan juga suami. Perempuan 5. Siapa? Ini kalau berkumpul perempuan saja ya. Siapa? Al-bintu. Al-bintu. Ini tak ada laki ya, tak ada laki ya. Perempuan semua berkumpul ni. Al-bintu, anak perempuan. Wa bintul ibni, anak perempuan kepada anak lelaki. Cucu perempuan daripada anak lelaki. Faham tak Fiz? Okey. Wal ummu, ibu. Ibu macam mana pun dia dah dapat. Kalau ada anak dia dapat berapa? Dia akan dapat apa? Fa in kana lahu waladun wa likulli wahidin minhuma as-sulus. Okey.
Kalau dia ada anak, falikulli wahidin, maka bagi setiap kedua bapaknya, bapaknya dapat 1/6, ibunya dapat 1/6. Fa in kana lahu waladun walikulli falikulli wahidin minhum as-sulus, maka bagi setiap seorang mereka, bapaknya dapat 1/6, ibunya pun dapat 1/6. Jadi ibu dalam keadaan mana pun tetap ada hak dia. Sebab tu kita panggil apa? Kalau istilah kampung dulu dia panggil apa? Tumpuk mayat, bahagian mayat. Ibu ni dia dapat bahagian mayat. Ustaz pun tak tahu mengapa kalau orang kampung dia guna istilah tu. Okey. Wa zaujatu, dan isteri. Isteri dah sebut. Walahun nisfu ma taraktum illam yakun walahun nar mimma taraktum illam yakun lakum walad. Bagi mereka rubuh 1/4 daripada harta peninggalan kamu. Kalau kamu tinggal 4 juta, isteri kamu berhak mendapat 1 juta sekiranya kamu tidak meninggalkan anak. Okey. Fa in kana lakum waladun falahun nasumunu mimma taraktum. Tapi kalau kamu ada anak, macam tetap isteri kamu dapat. Berapa dia dapat? 1/8. Dia dapat 1/8. Okay. Itulah kalau siapa duit banyak-banyak sangat kan. Tengok. Siapa duit banyak-banyak sangat, banyaklah sedekah. Nanti dapat kat isterinya nah. Isteri dapat berapa? Kalau tak ada anak, dia ada 4 juta. Isteri dapat 2 juta. Isteri dapat 1 juta. Nanti dia kahwin lain, dapat suami baru dia. Apa sih? Tak rugi pasal. Bagus sedekah awal-awal. Soleh. Bagus sedekah awal-awal. Rasulullah sebut apa? Fa inna ma lahu ma qaddama. Fa inna ma lahu, sungguh hartanya, harta kita, ma qaddama, apa dia segerakan, dia sedekahkan sedekah, dia sedekahkan wakaf. Tambah merasa kita tak siap lagi, banyaklah sedekah tu, itu jadi harta kita. Wa anna ma la warisatahu ma akhara, yang dia tangguh-tangguh nanti bukan harta dia sudah, jadi harta apa? Harta pewarisnya. Seorang isteri kedekut nak bersedekah, dia mati, dapat suami dia waris, suaminya kahwin baru, nah enjoy dengan isteri barunya. Pernah lelah isterinya dulu, isteri tua dulu, dia enjoy oleh suaminya dengan apa? Isteri baru, dia mati sudah. Fa inna ma warasati ma akhara, apa dia tangguh tadi milik apa? Milik pewaris dia. Betul. Nah, jadi suami banyak sedekah, isteri banyak sedekah. Nanti suami mati dulu, isteri kahwin lain, dia joli harta bekas suami dia dengan suami baru dia. Mana suruh akan dapat suami baru? Kan? Nampak tu kan? Tak siap bagi madrasah kita tu. Okey. Wal apa? Aina? Wal ummu wal zawjatu, dan isteri. Wal ukhtu syaqiqah, dan ukhtu syaqiqah, dan saudara perempuan seibu sebapa. Allah sebut apa? Ayat terakhir surah apa? Surah Nisa. Wa yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah in imra'un halaka wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum wa yastaftunaka فلكل واحد منهم أكثر ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. Okey. Jadi ويستفتونك, Allah sebut. Ini mereka meminta fatwa kepada engkau wahai Muhammad. Tengok. Wa yastaftunaka, sebab tu Quran. Kita tengok cara ilmu disampaikan hukum. Ada ketiganya Allah sampaikan secara direct saja. Ada setengahnya Allah mulakan wa yastaftunaka atau wa yasalunaka. Sebab tu daripada Quran lah kita dapat kesimpulan. Cara sampaikan ilmu, kita sampaikan ilmu macam-macam kitab, sampai tajuk ni. Tapi setengah ilmu melalui soal jawab. Sebab tu kadang Quran wa yasalunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada engkau tentang perempuan haid. Okey.
Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kamu tentang bulan. Mengapalah jadi bulan sabit begitu? Okey. Tadi wa yastaftunaka fin nisa. Mereka bertanya, minta fatwa kepada engkau tentang nisa. Wa yastaftunaka fil kalalah. Mereka bertanya tentang kalalah, masalah faraid ni. Boleh, sebab tu ada setengah ilmu kita sampaikan secara soal jawab, ada setengah kita sampaikan secara ibtidaiyah. Tajuk ni. Boleh? Okey. Itu cara Quran. Jelas sebut apa? Wa yastaftunaka kalalah. Okey, kalalah. Ini meru'un halaka, seseorang tu dia mati. Okey. Mana tak ada ditinggal walahu ukhtun, ditinggalkan seorang saudara perempuan. Falahan nisf, maka dia dapat 1/2. Kakak dia tadi dapat 1/2 hartanya kalau dia bujang. Tak ada apa? Faham tak? Okey. Wala yakunu wal ukhtu syaqiqah. Wala yakunu, dan tidaklah keadaan al-mayitu mayat fi hadhihi surati, pada ini surah, makna saudara perempuan dapat, illa rajulan, melainkan seorang lelaki. Melainkan seorang lelaki. Lelaki mana ditinggal saudara perempuan dia. Boleh? Okey. Ada soalan? Wujud soalan pula? Mafi? Wujud? Mana soalan? 3 soalan. Ya Allah. Pertama, saat perkawinan jarak jauh, wali menggunakan video call untuk kawinkan anak perempuan. Okey, wali menggunakan video call untuk mengawinkan anak perempuan. Saksi? Dan itu. Okey, sebab apa? Kita kan yang dipegang oleh ulama ini ijtihad semasa. Dia pakai video call. Sebab dia kata, sebab syarat dia ittihadul majlis, mesti bersatu dalam majlis. Faham tak? Mesti bersatu dalam majlis. Makna wali, saksi semua dalam satu majlis. Melainkan wali tadi dia wakil pada orang lain. Tapi sekarang moden, sekarang ustaz pun tak tahu juga macam mana dia buat fatwa sekarang. Dia kata apa? Kalau kita video call, dia kata video call itu terhasilnya ittihadul majlis, bersatunya majlis. Okey. Sini pengantin lelaki, sini pengantin perempuan, semua video call. Buat apa? Google Meet. Okey, sekarang kita kata benda tu. Sekarang masalahnya dia tidak apa? Ijtima'ul majlis. Sebab apa? Dia tidak apa? Tidak berada dalam satu majlis. Sedangkan syaratnya wali, syahidan, 2 saksi, wali ataupun wakil kepada wali. Faham tak? Wali ataupun wakil kepada wali, 2 saksi, pengantin mesti apa? Fi ittihadul majlis, dalam satu majlis. Boleh? Sebab itu yang kita buat. Bahkan Rasulullah sewaktu dia apa? Dia kahwin dengan Ummi Haibah. Ummi Haibah di mana? Dia tak hadir kan? Tapi dia wakil pada siapa? Dia wakilkan pada Najasyi. Bagi Najasyi, bagi pihak Rasulullah. Faham tu? Jelas tu? Jadi sini kita kata, masalah sekarang, kalau kita terlampau buka dengan teknologi sekarang, jadi apa? Jadi rapuhlah syariat ni. Faham tak? Sedangkan akad perkahwinan ni bukan akad main-main. Faham tak? Akad perkahwinan ni kesan dia apa? Besar. Sebab tu jangan mudah-mudah kita apa? Okey, pakai video call. Nanti saksi apa? Sekarang nanti keluar ijtihad baru. Okey, Google Meet tadi dikira sebagai ijtihad majlis. Kira satu majlis lah. Bagaimana? Sebab tadi kata benda ni cukuplah kita ambillah seperti mana dilakukan. La yazalu an-nas bi khairin idza ma atam ilmuhum min qibali akabirih. Manusia ini berada dalam kebaikan selagi mana apa? Ilmu yang kita amal sekarang ni daripada apa? Orang besar dulu. Faham tak? Seperti mana dia amalkan oleh Imam Salafus Soleh dulu, macam mana perkahwinan, ada wali di situ, ada saksi di situ. Tak ada wali datang, dia wakilkan. Ataupun pengantin lelaki tadi datang, wakilkan bagi pihak dia, disebut wakalah. Faham tu? Jadi kalau kita kata sah begitu, wali pakai video call, akad nikah pakai video call, saksi pun pakai video call. Okey, Google Meet semua. Saksi, 2 wali sini,
Wali, okey, wali lelaki di KL, saksi seorang di Kuna, seorang di Kuching, pengantin lelaki di Johor Bahru, okey, pengantin perempuan di Kuala Kerai, Kelantan. Semua buat Google Meet. Okey, aku akad nikah kau. Jadi semua tengok, aku terima nikahnya, saksi pun dia sah. Jadi kita begitukah gambaran perkahwinan kita? Begitukah dia ajak, faham tak? Sebab tu saya kata benda ni memang saya tahu setengah fatwa sekarang kita boleh begitu. Tambah-tambah apa? Penyakit agama Covid sekarang ni. Okey, nak mati nama Covid saja tak payah mandi dah. Terus pakai tayamum terus tanam. Sebab tu dulu dia mesti ittihad perkahwinan mesti ittihad majlis, berada dalam satu majlis. Sebab tu dia kata mesti tidak ada fasil antara apa? Tidak ada faslu, tidak ada jarak yang urfan antara ijab dengan qabul. Okey, waktu ijab, aku nikahkan engkau, tidak boleh. Ya, aku terima, tak boleh. Sebab apa? Seolah tunjuk apa? Dia tak mau terima nikah tadi. Tapi macam mana guna Google Meet, tiba-tiba habis bateri. Faham tak? Benar ni makna kita membuka ruang kepada zari'atun ilal mafsadah. Kita buka pada keburukan. Kalau kita buka fatwa begitu. Boleh? Jadi cukuplah. Makna seperti mana dia ajar oleh Rasulullah kita kan, begitulah kita nikah kahwin. Boleh? Okey, jadi yang kedua. Ustaz, bagaimana pewaris tidak tahu di mana semua? Maksudnya? Okey, pewaris tak tahu dia panggil malul mauquf, dihentikan sehingga jumpa pewarisnya. Mesti cari. Contoh tak dapat, contoh memang putus asa tak dapat, pihak berkuasa tak dapat. Jadi dia balikkan pada Baitul Mal Muslim. Faham tak? Pertama mesti cari. Dia panggil kita mauquf, kita henti dulu. Sebab apa? Pewaris contoh apa? Sebab dan nanti kita akan masuk bab apa? Bab mafqud, pewaris yang hilang. Babul mafqud, pewaris ada tapi hilang, tak tahu di mana. Jadi harta tadi kita beku dulu, tunggu sampai muncul, sehingga sampai peringkat kita yakin tidak ada siapa lagi menuntut. Waktu itu kita balikkan kepada Baitul Mal. Jelas? Nanti akan masuk bab ni lagi. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kahwin dengan adik-beradik tiri? Maksudnya, okey, adik-beradik tiri yang boleh, asalkan ya, bukan saudara seibu, saudara sebapa. Contoh begini, seorang perempuan ni janda, ada seorang anak perempuan. Seorang lelaki ni duda, ada anak lelaki. Jadi janda dengan duda ni berkahwin. Janda yang ada anak satu perempuan berkahwin dengan duda yang ada anak lelaki seorang, kahwin. Duda kahwin janda. Anak mereka boleh kahwin tak boleh? Boleh kahwin. Mama berkahwin dengan bapa, anak kahwin sama anak, boleh. Sebab tu dalam istilah bahasa Melayu dia panggil apa? Setengah tempat dia panggil apa? Adik-beradik tiri anjing. Adik-beradik juga sebab mama dia kahwin dengan apa? Kahwin. Jadi bukan saudara sebapa, bukan saudara seibu. Tapi apa? Mak dia kahwin dengan bapaknya. Faham tak? Jadi ibu kahwin dengan bapa, anak boleh kahwin sama anak. Sebab mereka tidak ada apa hubungan di segi nasab, dan tidak ada larangan daripada musarah hubungan perkahwinan. Jelas tu? Dia panggil istilah apa? Adik-beradik tiri anjing. Ustaz tak tahu mengapa keluar tu. Ustaz dengar istilah di Kelantan tu. Oh, itu namanya adik-beradik anjing, adik-beradik tiri anjing. Okey, jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam. Sebab tu yang kahwin tadi, yang ingat ya? Saya kata elakkan dulu kahwin pakai apa? Okey, ataupun suruh, kalau tidak datang, suruh saja dia wakilkan pada orang lain. Wali di KL tak boleh balik, kena kuarantin. Telefon seorang, Basir, aku wakilkan pada engkau untuk menjadi wali bagi pihak aku untuk kahwin anak aku. Ya Basir, aku terima. Kita belajar buat wakalah kan? Boleh. Ataupun hantar surat, aku wakil pada engkau. Boleh. Jadi wakil nanti pergi akad nikah bagi pihak wali. Tak payah kita buat apa video call tu. Boleh. Nanti kita buka apa? Sebab ini masalah nikah kahwin ini berat. Faham tu? Nikah kahwin ini berat. Boleh? Okay, aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, nazila
يا رب لك سلطانك. اللهم صل وسلم اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل المتقين إماما. اللهم اجعل بكتابك والسنة بالثابتين. اللهم صل البلاء والوباء والفحش والمنكر والمهن والفتن والشر غيره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.